Mereka merasa dunia yang luas ini sangat sempit. Diri mereka pun tertekan. Hidup mereka jadi tidak tentu arah. Tetapi mereka mempunyai kesedaran, tak ada jalan lain, mesti bertaubat. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail law annahum idh zalamu anfusahum ja'uka wastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasulu lawajadullaha tawwabar rahima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nuril anwar wa ala alihi al-adhhar wa ashabil ahyar wa sallim tasliman katsira. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah malam ini saya dapat menyambung kuliah saya di masjid ini sebulan sekali. Dan untuk mengisi masa pada malam ini, saya ingin menghuraikan maksud ayat yang telah saya bacakan tadi. Ayat yang telah saya bacakan tadi adalah merupakan firman Allah SWT yang merekodkan bagaimana kaedah taubat yang dilakukan oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW, yang nantinya boleh kita jadikan panduan bila kita melakukan taubat. Taubat yang dilakukan oleh para sahabat adalah taubat terpimpin. Taubat terpimpin. Ayat tersebut bermaksud sekiranya mereka yang telah melakukan dosa, sehingga kerana dosa-dosa itu mereka menzalimi diri mereka, disebabkan dosa itu mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Datang menemui engkau ya Muhammad, sahabat-sahabat yang telah melakukan dosa tadi ingin bertaubat, disebut oleh Allah segera menemui Rasulullah SAW. Untuk apa? Tentunya untuk minta keampunan daripada Allah di depan Rasulullah SAW. Dan para sahabat juga tentunya minta pada Rasulullah supaya mendoakan mereka dan memohonkan keampunan untuk mereka daripada Allah Subhanahu wa taala. Fastaghfara lahumur rasulu. Rasulullah juga istighfar untuk mereka. Maka Allah janjikan kebaikan taubat ini dengan dua asas, dua kebaikan yang asas. Yang pertama, lawajadullaha tawwabar rahimah. Yang pertama, nescaya taubat mereka mudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mereka akan dapat kurniaan daripada Allah berbagai rahmat. Taubat diterima, Allah kurniakan rahmat. Sebagai contoh, tuan-tuan, di dalam Quran ada disebutkan 3 orang sahabat yang telah melakukan dosa besar.
dosa besar ini kerana mereka tidak ikut perang bersama Rasul, iaitu perang Tabuk yang berlaku pada tahun 7 Hijrah. Mereka tidak ikut perang kerana kesibukan urusan kehidupan. Mereka berjanji pada Rasulullah nak ikut, tapi kerana kesibukan masing-masing, 3 orang ini tidak dapat bersama Rasulullah dalam perang Tabuk. Tabuk adalah satu tempat yang sekarang ini di Syria. Perjalanan daripada Mekah ke Tabuk dikatakan hampir sebulan. Balik sebulan, pergi sebulan. Jadi ini disebut oleh Allah Subhanahu wa taala peristiwa ini dalam Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alas salasatil ladzina khulifu hatta dhaqat 'alaihimul ardu bima rahabat wa dhaqat 'alaihim anfusuhum wa dhannu alla malja'a minallahi illa ilaihi fataba 'alaihim liyatubu innallaha huwat tawwabur rahim. Ayat ini merekodkan kisah 3 orang sahabat yang telah saya ceritakan tadi. Bila sahabat, ketiga-tiga sahabat ini dimurkai oleh Allah, maka Allah perintahkan Rasulullah supaya kalau mereka ini bertemu Rasulullah memberi salam, jangan disambut salamnya. Akhirnya ketiga-tiga ini dapat menyedari kesalahan besar yang telah dilakukan. Mereka sangat tertekan sehingga disebut dalam ayat tadi, hatta dhaqat 'alaihimul ardu bima rahabat wa dhaqat 'alaihim anfusuhum. Mereka merasa dunia yang luas ini sangat sempit. Diri mereka pun tertekan. Hidup mereka jadi tidak tentu arah. Tetapi mereka mempunyai kesedaran tak ada jalan lain, mesti bertaubat. Lalu niat mereka bertaubat itu diterima oleh Allah, dan mereka terus menemui Rasulullah SAW. Mereka susah payah dalam usaha mereka menemui Rasulullah. Setengah tulisan sirah menceritakan ketika mereka mencari Rasulullah itu digambarkan macam orang gila. Macam mana tak dikatakan gila? Mereka berjalan itu terhoyong-hayang, sampai ada yang rumah pun dilanggar. Tapi akhirnya mereka bertemu Rasulullah SAW. Lalu diterimalah oleh Rasulullah atas perintah Allah, dan akhirnya taubat mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka diceritakan oleh Allah dalam Quran. Tentulah riwayat orang yang diceritakan oleh Allah dalam Quran ni tentunya mendapat perhatian yang istimewa daripada Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua pun tentunya sentiasa mendoakan mereka. Satu contoh yang lain ialah seorang perempuan yang tentunya tuan-tuan masih ingat, seorang perempuan yang sudah berkahwin, dia berzina lalu mengandung. Penjaganya bersama-sama perempuan ini menemui Rasulullah, menceritakan segala apa yang berlaku. Tak ada yang diselindungkan, tak ada yang dirahsiakan. Lalu akhirnya, sebagaimana yang kita tahu, perempuan ini disuruh oleh Rasulullah pulang sehingga melahirkan anak. Perempuan ini dan penjaganya menemui lagi Rasulullah, minta dijalankan hukuman. Akhirnya Rasulullah merintahkan supaya balik, sehingga anaknya itu lepas daripada masa susuan. Sesudah masa susuan berlalu, perempuan ini dan penjaganya menemui Rasulullah, dan akhirnya Rasulullah menjalankan hukuman rejam sehingga mati.
Inilah satu-satu hukuman rejam yang dijalankan di zaman Rasulullah SAW. Jadi apabila sudah meninggal kerana hukuman rejam ni, Rasulullah perintahkan supaya dilakukan 4 perkara seperti jenazah orang-orang Islam lain. Dimandikan, dikafankan, disolatkan dan dikebumikan. Lalu ada sahabat yang meskil, lalu bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, orang berzina pun kita wajib lakukan 4 perkara ni." Maka Rasulullah memberi jawapan, "Kamu tahu, adakah kamu tahu kebaikan taubat perempuan ini dan rahmat yang Allah beri sangat besar. Besarnya rahmat yang Allah beri kepada perempuan ini karena taubatnya boleh membantu 70 orang yang sepatutnya masuk neraka, mereka boleh diselamatkan daripada neraka masuk ke surga." Maknanya kebaikan taubat perempuan ini boleh memberi syafaat pada 70 orang yang sudah ditentukan oleh Allah masuk ke neraka, boleh dimasukkan ke dalam surga. Jadi ini adalah satu fakta yang jelas bahawa taubat terpimpin itu pertama mudah diterima taubatnya oleh Allah. Malahan taubatnya itu akan ditingkatkan oleh Allah ke tingkat yang lebih tinggi yang diistilahkan inabah. Yang kedua, taubat terpimpin ini juga akan dapat pahala yang besar karena taubat mereka menjadi taubat yang sebaik-baik mungkin, taubat nasuhah, bagaimana yang Allah firmankan dalam Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Orang-orang yang beriman, hendaklah kamu taubat dengan taubat nasuha. Mudah-mudahan Tuhan kamu Allah akan mengampunkan dosa-dosa kamu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Jadi kalau kita nak cari nak dapat taubat nasuha, mestilah taubat kita itu dipimpin. Kalau para sahabat di zaman Rasulullah yang memimpin ialah Rasulullah. Sekarang kalau zaman kita ni siapa yang memimpin? Yang memimpin ialah ulama. Katalah kita nak bertobat, nak dapat pemimpin di taman ini, tentulah kita cari ustaz, orang alim. Tapi orang alim yang biasa. Sekurang-kurangnya kita ada Pak Imam. Itulah peranan imam, antara peranan imam. Kita jumpa Pak Imam, kita cerita. Dan taubat terpimpin ni seperti yang berlaku di zaman Rasulullah. Orang yang bertaubat itu dia tak boleh selindung, tak boleh berselindung, tak boleh nak. Kalau dia lakukan 10 dosa, dia tak boleh ceritakan 1-2 je. Kalau dia buat kejahatan apa-apa, mesti cakap terang-terang. Pasal apa? Dia nak bertaubat kepada Allah. Kalau dia berlindung lagi, resi-resikan kejahatan dia, itu tak ikhlas. Itu tidak boleh. Mesti macam perempuan tadi, dia cerita habis-habis. Tapi bila saya bercakap ini, takkanlah begitu. Tapi memang begitu, Memang begitu. Jadi
sepanjang zaman ada ya ulama pewaris Nabi yang boleh kita jadikan ya pemimpin dalam taubat kita. Tanpa pimpinan taubat tidak akan jadi taubat yang sebaik-baiknya, malahan gagal. Saya pernah menemui beberapa orang individu yang dulunya dia memang jahat, macam-macam kejahatan yang dia lakukan. Dia kata dia dah taubat 10 tahun. Dia rasa dah sungguh-sungguh taubat dia, memang dia tidak pernah melakukan dosa seperti yang dilakukan dulu. Tetapi yang peliknya, bila mereka ini belajar ilmu tasawuf dari seorang guru tasawuf, ada masalah besar yang dihadapi, yaitu bila melakukan solat, dia tidak akan boleh mengucap apa itu syahadah. Bila dia membaca tahiyat, baca elok. Bila sampai kepada asyhadu an la ilaha illallah, dia tidak boleh menyebutnya. Lalu dia mengadulah pada guru, "Tuan, kenapa saya tak boleh syahadah? Sejak saya belajar dengan Tuan, tak boleh syahadah dalam tahiyat. Di luar tahiyat boleh." Jadi kata gurunya, "Mungkin awak ada melakukan kesalahan-kesalahan besar. Hamba Allah ni kata betul, tapi sangat peribadi. Malu saya nak cerita." Ya. Dia tak mau cerita. Jadi bila solat sunat ke solat yang fardu ke, tak boleh mengucap asyhadu an la ilaha illallah. Jadi akhirnya oleh kerana dah berminggu-minggu tak boleh juga, akhirnya mau tak mau dia berceritalah dosa yang telah dilakukan. Setelah dia bercerita pada gurunya dosa besar yang telah dilakukan, barulah hamba Allah ini boleh mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dalam masa dia membaca tahiyat. Ya. Ada macam-macam cerita. Ya. Jadi itulah baiknya taubat yang terpimpin. Ya. Taubat yang terpimpin itu baiknya macam itu. Dosa-dosa yang tersembunyi itu Allah akan tunjukkan. Ialah dia dah bertaubat 10 tahun, dia fikir dah okey, tapi rupanya masih ada lagi. Ya. Tuan-tuan dan puan sekalian, bila seorang yang bertaubat di bawah pimpinan guru, ya, atau seorang ulama, maka guru itu akan menjadi apa yang dinamakan dalam ilmu tasawuf rabithah hati. Rabithah hati. Rabithah ni artinya pengikat, penguat hati orang yang bertobat. Kenapa? Tentunya orang yang bertobat ni bila dipimpin, katalah Pak Imam yang memimpin tobat, bila dia nak buat kejahatan, tentulah dia ingat Pak Imam, rupa Pak Imam. Ya, ini dia makan rabithah hati. Rabithah hati ini yang senangnya lah rabithah yang wajib. Kita solat menghadap kiblat. Kiblat itu adalah rabithah hati kita. Ya, itu yang wajib.
Begitu juga orang yang bertobat ni, dia wajib berrabitah dengan ulama yang memimpin tobatnya. Jadi sebab itulah orang yang bertobat tak dipimpin, tak ada rabitah hati. Begitulah seterusnya. Begitulah seterusnya. Selain daripada itu, orang yang bertobat di bawah pimpinan seorang ulama, seorang alim, ya, atau seorang guru, biasanya, ya, apa yang berlaku di zaman Rasulullah, bukan hanya sahabat itu bertobat saja. Sahabat yang bertobat ni, dia akan buat aku janji. Ini dinamakan bai'ah. Tentunya sahabat itu berjanji pada Rasulullah, ya Rasulullah, aku berjanji aku tak akan buat lagi ya Rasulullah. Aku nak buat baik, kau doakan ya Rasulullah supaya aku dalam kebaikan tidak terjebur dalam maksiat ya Rasulullah. Ini disebut dalam Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yubayi'unaka innama yubayi'una Allah yadullahu fawqa aydihim faman nakasa fa innama yamkusu ala nafsi faman awfa bima ahada 'ala Allah fasayu'tihi ajran 'azima. Ya Muhammad, sesungguhnya mereka yang berbai'ah mengaku, ya, buat aku janji pada engkau itu ya Muhammad, pada zahirnya, pada hakikatnya innama yubayi'una Allah. Ada hakikatnya mereka berjanji pada Allah. Karena Rasulullah itu hanya Rasulnya, agama Allah. Jadi begitulah, seorang yang bertobat di bawah pimpinan seorang alim, dia mau tak mau mesti dia mengaku nak buat baik, tinggalkan kejahatan. Ini namakan bai'ah. Ya, bai'ah ini juga akan memberi berbagai faedah kebaikan pada orang ini. Sebab hakikat bai'ah itu ialah berjanji pada Allah. Dia berjanji pada Allah, sebab itulah tadi tak boleh sorok-sorok kesalahan. Apa yang dilakukan tak boleh sorok-sorok, mesti cerita habis. Ya. Jadi sekiranya Allah Ta'ala dah beritahu dalam ayat ni, sekiranya orang ini yang berjanji nak buat baik, jauhkan kejahatan, dia langgar janjinya, maka akibat buruknya tertimpa pada dirinya sendiri. Faman nakasa fa innama yamkusu ala nafsi. Dan sesiapa yang menunaikan janjinya terhadap Allah, terus buat baik, ya, sesungguhnya Allah sediakan baginya ajran azimah, pahala yang besar. Inilah kebaikan apa dia, taubat terpimpin. Kebanyakan masyarakat Islam, ya, bila taubat, dia taubat sendiri-sendiri. Dia taubat sendiri-sendiri. Ya, kalau apa yang dilakukan oleh sahabat, taubat dipimpin Rasulullah, kita pula taubat sendiri-sendiri. Jadi cubalah kita bayangkan, ya, macam mana taubat kita. Taubat terpimpin ni sebenarnya, ya, boleh dilakukan. Boleh dilakukan kepada, ya, sesiapa di antara orang-orang Islam ini yang kita dapati, kita agak dia melakukan dosa tapi dia tak sedar. Gulungan ini, tuan-tuan, biasanya Allah Subhanahu Wa Taala bagi peluang. Peluang macam mana? Kata guru saya, ya, kerana Allah Maha Pengasih Penyayang, orang yang berdosa-dosa besar ni, ya, setengah mereka disakitkan, sakit lumpuh, sakit tak sedar bertahun-tahun. Saya fikir tuan-tuan mempunyai pengalaman, ya, tengok orang-orang yang terlantar di atas katil sekian lama, setahun, 2 tahun,
Dan dalam pengalaman saya selama 20 tahun ni, akak saya beratus orang, ya, yang setahun, yang 2 tahun, yang 3 tahun, yang paling lama saya temui di kampung Kelat Rindang, Pekan Pahang. Seorang perempuan berumur 75 tahun, dia tak sedar, tapi makan macam biasa, ya, buang air macam biasa, terlentar atas katil selama 11 tahun. Pun keadaan macam ni tuan-tuan, boleh kita taubatkan dengan taubat pimpinan, walaupun mereka tak sedar. Guru saya ajar macam mana? Sembayangkan taubat, ya. Sembayang taubat ini niatnya apa? Pertama, ya Allah, Engkau ampunkanlah dosa aku, macam mana pun besarnya, banyaknya dosa aku, ya Allah. Begitu juga, ya Allah, Engkau ampunkanlah hamba Allah ni, orang yang sakit tadi, sipulan-sipulan ini. Macam mana pun besarnya, banyaknya dosa dia, ya Allah, zahir dan batin Engkau ampunkanlah. Tak ada siapa yang boleh ampunkan, ya Allah. Aku mohon untuk orang ni, ya Allah, ya, Engkau ampunkanlah. Kita rayu-rayu. Lepas itu kata guru saya, sembahyang sunat hajat, ya. Walaupun hajat ni buruk, tapi baik. Hajat apa? Supaya Allah segerakan kematiannya, mudahkan kematiannya, redai kematiannya, rahmati kematiannya. Kita doa, itu sembahyang hajatnya. Kata guru saya, tak perlu nak panjang-panjang, ringkas-ringkas pun tak apa, ya. Lepas daripada sembahyang hajat ini, istighfar 70 kali, ya. Karena dalam Quran ada isyarat, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marrah, in tastaghfir lahum 70 marrah la yaghfirallahu lahum. Ya Muhammad, engkau minta ampun bagi orang-orang orang-orang munafik, orang-orang yang fasik itu. Ataupun kau tak minta ampun, sama saja. Orang munafik ni tuan-tuan, kita minta ampun tak minta ampun sama saja. Sama saja, ya Muhammad, engkau minta ampun bagi mereka atau tak, sama saja. Sekiranya, ya Muhammad, engkau minta ampun sebanyak 70 kali, 70 marrah, Allah juga tak akan ampunkan. Kan ada bilangan 70. Jadi kata guru saya, istighfarlah sebanyak 70 kali. Tapi kalau kita malas, bolehlah kurangkan, ya. Malas ke sibuk ke, buatlah 11 kali, ya, 25 kali, berapa-berapa lah. Sesudah itu, dan istighfarnya tuan-tuan tak usah panjang-panjang. Guru saya ajar, Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Tak perlu Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha. Itu panjang, Tapi kalau kita mau yang panjang, okey, tak ada masalah. Jadi guru saya kata, Astaghfirullah, Astaghfirullah 70 kali. Selepas itu kita bacalah surah 13, surah Ar-Ra'd sekali dan Yasin sekali. Bacalah lepas itu doanya, doa kunut 13 kali. Cukuplah. Itu amalan beginilah tuan-tuan yang saya buat bila saya dipanggil oleh keluarga mereka yang terlantar bertahun. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya. Kadang-kadang saya balik ke rumah, belum sampai rumah, dia orang sudah telefon saya. Ustaz, si bulan dah pergi dah. Alhamdulillah. Jadi maknanya tuan-tuan, taubat terpimpin ni bukan saja untuk kita yang hidup, yang masih sihat. Yang sakit itu perlu lagi ditolong.
Jadi itulah ya, taubat terpimpin itu taubat yang sebaik-baiknya, taubatnya mudah diterima, dapat ganjaran yang besar daripada sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan taubatnya itu akan mudah ditingkatkan oleh Allah. Kita biasa dengar taubat saja. Sebenarnya dalam Islam, taubat ini ada 3 peringkat. Taubat itu yang selalu kita dengar, at-taubatu daripada taba yatubu taubatun. Di atas daripada taubah ini diistilahkan, disebut dalam Quran inabah. Inabah ini daripada anaba yanubu, inabatun. Inabah adalah taubat yang lebih baik, yang lebih baik, dan kesannya itu sangat baik. Disebut di dalam Quran, antaranya Allah sebut dalam ayat 27, akhir ayat 27 surah Ar-Ra'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yahdi ilaihi man anab. Dan Allah sentiasa memberi hidayat kepada orang-orang yang melakukan inabah. Sesudah taubat kita diterima oleh Allah, karena taubat kita dipimpin oleh seorang alim, ya. Bila sudah diterima, maka Allah akan tingkatkan taubat kita itu kepada tingkat apa? Inabah. Bila kita dikurniakan oleh Allah, ditingkatkan taubat kita ke tingkat inabah, Allah berfirman, dan wa yahdi ilahi man anab. Allah sentiasa memberi hidayat kepada mereka yang melakukan inabah. Dapat hidayat pula. Jadi inilah tuan-tuan, antara kebaikan taubat itu pimpin. Taubat kita bukan tetap dalam tingkat taubat saja, tapi mudah ditingkatkan oleh Allah ke tingkat inabah. Jadi taubat di bawah sekali, di atasnya itu ialah inabah. Atas sekali aubah. Aubah ini ialah taubat para nabi-nabi dan rasul-rasul. Tapi setengah ulama kata, setengah orang-orang yang hampir kepada Allah, para wali juga, mereka dikurniakan oleh Allah aubah. Sebab itulah Nabi Sulaiman alaihissalam digelarkan, disebut oleh Allah dalam Quran, Bismillahirrahmanirrahim, ni'mal abdu innahu awab. Sulaiman alaihissalam itu adalah sebaik-baik hambaku. Innahu awab. Awab itu ialah berarti Nabi Sulaiman alaihissalam itu benar-benar bertobat kembali kepada Allah zahir dan batin sebaik-baiknya. Nabi Sulaiman alaihissalam, ya. Jadi ada 3, ya. Kalau yang di atas aubatun, di bawahnya inabatun, di bawah sekali taubatun. Jadi kalau kita taubat kita itu taubat yang terpimpin, kita punya harapan untuk sampai ke tingkat inabah. Jadi kalau gitu tuan-tuan, kan sangat penting. Tapi itulah, taubat yang terpimpin ini biasanya dilakukan dalam kumpulan-kumpulan orang Islam yang belajar ilmu tasawuf. Saya sebut sekali lagi, kumpulan-kumpulan jemaah-jemaah orang-orang mukmin yang belajar ilmu tasawuf. Guru tasawuf mereka itulah yang biasanya memimpin mereka, murid-murid mereka, jemaah mereka yang ingin bertaubat. Jadi senang. Siapa belajar tasawuf, dia tak tercari-cari orang alim bila nak taubat. Tapi gaya di Malaysia ni lain sikit. Kalau nak taubat, pergi umrah. Bagus juga. Banding dia taubat saja duduk-duduk sini,
pergi umrah. Sebab pergi umrah ni kita tahulah, datang ke Mekah, ke Madinah itu kan tempat yang dianggap mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ada Kaabah, beribadat solat di Mekah ni satu sembahyang seperti 100,000 di masjid kita ini. Kalau di Masjid Nabi di Madinah sama 1000 Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah bersabda salatun fi masjidi hadha afdalu min alfi salatin fi sairil masajid illa Masjidil Haram. Satu sembahyang di masjid aku, Masjid Nabi di Madinah itu lebih baik apa? 1000 kali solat di masjid-masjid seluruh dunia kecuali Masjidil Haram. Wa salatun fi Masjidil Haram afdalu mi'ata salatin fi masjidi. Satu solat di Masjidil Haram lebih baik 100 kali solat, 100 kali ganda solat di Masjid Nabi. Jadi di Masjidil Haram 100,000, di Masjid Nabi 1,000. Bagi orang yang ingin bertobat pergi umrah ni sebenarnya bagus, Sebab apa? Dia solat saja pahalanya berganda-ganda. Jadi sama juga dia taubat pun berganda-ganda. Ada seorang, ini cerita benar seorang kena sihir. Bertahun-tahun tak boleh sembuh. Pernah berubat dengan saya, apa saja dah dilakukan, merata-rata di Malaysia. Akhirnya dia lari, tinggalkan Malaysia. Pasal apa? Dia fikir kalau tinggalkan Malaysia ni sihir itu akan lepas. Dia duduk kat UK. Dia perempuan, di sana dia kahwin dengan orang putih. Dia selalu telefon saya. Kata saya, cubalah awak mohon di Masjidil Haram, kalau boleh kawasan Raudhah, awak sembahyang, banyakkan solat, banyakkan zikir, mohon pada Allah, ngadu pada Allah. Dia buat tuan-tuan, dia rasa ketika dia berdoa di Raudhah tu, sihir ni terlepas dari tubuh dia dan dia sihat. Sebab itulah orang bertaubat ni bagi umrah tu sebenarnya bagus. Sebab apa? Kan tempat-tempat itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagus Tapi yang lebih baik lagi, itu tadilah taubatnya dipimpin, umrah buat juga, itu lebih baik. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, sebenarnya Rasulullah SAW pun pernah ditanya oleh sahabat. Kita dengar bang sebentar, nanti lepas bang sambung sebentar, kita tamatkan kuliah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung sebentar saja untuk menutup kuliah ini. Jadi banyak kebaikan taubat yang terpimpin. Orang alim yang memimpin taubat itu biasanya sentiasa didampingi oleh orang yang taubat. Maka berlakulah apa yang diistilahkan dalam ilmu tasawuf as-suhbah. Suhbah itu makna asalnya ialah hubungan persahabatan yang erat antara guru atau antara orang alim yang memimpin taubat dengan orang yang dipimpin. Seperti eratnya para sahabat, hubungan para sahabat dengan Rasulullah SAW. Hubungan suhbah ni juga memberi banyak kebaikan bagi orang-orang yang bertaubat. Sebab apa?
kejayaan orang alim yang memimpin taubat itu, dia akan menular makna kebaikan, kejayaan, dan juga apa yang dinamakan keberkatan. Orang alim yang memimpin taubat itu akan tertumpah pada orang yang bertaubat. Seperti syafaat Rasulullah tumpah pada para sahabat. Kan Rasulullah bersabda, al ulama warasul anbiya. Pada Nabi disebut syafaat, pada umatnya disebut barakah. Jadi adanya barakah yang akan mengalir daripada orang alim yang memimpin taubat itu kepada orang yang bertaubat. Yang ini sangat membantu orang yang taubat tadi untuk terus dalam kebaikan. Karena keberkatan orang alim tadi akan tertumpah. Ya. Jadi keberkatan ini berasal dari Rasulullah yang disebut dalam Quran as-safa'ah. Apabila sampai kepada umatnya biasanya disebut barakah. Jadi apabila orang yang bertobat dengan yang memimpin tobat sentiasa berdampingan, inilah barakah itu akan tertumpah pada orang yang bertobat, dan tentunya orang ini akan dapat kebaikan. Inilah yang disebut oleh setengah ulama tasawuf, ma aflaha man aflaha illa bisuhbati man aflaha. Tidaklah berjaya orang yang telah berjaya itu kecuali dia telah melakukan suhbah daripada orang yang telah berjaya. Jadi kejayaan orang yang bertobat ini adalah kerana limpahan barakah kejayaan orang alim yang memimpin taubatnya. Di setakat ini saja untuk malam ni. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana warhamna, Allahumma ighfir lana warhamna, Allahumma ighfir lana warhamna. ولآبائنا ولأمهاتنا لإخواننا لأخواتنا ولمعلمنا ولذوي الحقوق الواجبة علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك التوبة والإنابة والاستقامة على شريعة القرآن والطريق البيضاء. اللهم اجعلنا مستقيما ولا تجعلنا سقيما على الحق. اللهم من علينا بالفضل تامة استقامة على شريعة القراء والطريق البيضاء. اللهم اطف علينا أكمل الفضل واشرح صدورنا أكمل الشرور. اللهم صل على سيدنا محمد النور الأنوار وعلى آله أظهر وأسول الأحيار وسلم تسليما كثيرا يا أرحم الراحمين. اللهم يا الله يا رحمن الرحيم ويا هادي المضلين ويا ناصر المسلمين ويا رحم الضعفاء والمساكين اجعلنا من أوليائك المتقين واخسرنا في زمرة المقربين وارزقنا خير الدارين وفتنا من شر كونين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Salam alaik ya Rasul, salam alaik ya Habib.